Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam penyerahan, salam di alam maya. Sengit dah kepala hari ni. Aduh, hai. Untuk teman-teman semua, apa khabar? Memang hari ini tidak begitu menyenangkan suasana. Akhirnya, saya orang Kelantan kata sengit, tak bernapas. Jadi sejak petang tadi saya tak berhenti dihujani oleh telefon. Saudara, apa ini Man? Apa khabar Man? Mustafa Aidah, jaga diri baik-baik. Saudara Thomas Tan, be careful. Man, apa dalam keadaan sekarang ni, Radin Razak. Salam. Rosli, Saidin, Hafazah, Khairul, Pak Lam. Apa khabar Suku Jamil? Teman-teman sekalian, Saudara Syah Ibrahim, terima kasih sahabat malam menemani saya. Saudara Osman Kamil, Joka, Eskas, Syed, Amir Bina, Papa Hafiz, apa khabar? Jamaluddin Omar, Ibrahim Cik Muda, Maira Harun, Farizan Osman, Izzuddin, Waalaikumsalam, terima kasih. Faizal Sakma, Harimau Berantai Sultan Johor dah jentik, bukan dah jentik dah. Dah menjerit dah tu, baru dia faham. Baik, saya mungkin agak tergesa-gesa hari ini. Banyak persoalan yang harus saya lontarkan hari ini. Di samping saya berpencerahan apa yang sedang berlaku di seluruh negara kita. Saya juga mungkin malam ini panjang sedikit mungkin. Kalau cepat boleh cepatlah ya. Sebab ini keadaannya bahawa setara, bahawa macam saya katakan, we are in the state of war with the virus corona ini. Hari ini hari Jumaat 17 Syawal 28 Mei 2021. Jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona, serangan virus corona terus mendadak dan melonjak. Sebab hari ini sudah mencapai 8,290 orang warga kita di seluruh negara yang dijangkiti oleh virus corona, dan saat ini masih ada lagi yang telah pun dijangkiti. Saat ini masih ada lagi dapat laporan tapi jumlah tak dapat di-accumulatekan di seluruh negara. Sebab itu seluruh negara sudah pun dapat red zone, saudara ya. This is very serious. Kerana hari ini 61 kematian, jumlah kematian 2,552 dan jumlah yang terkumpul 549, 518. Saya menyangkakan besar kemungkinan dalam masa seminggu ini kita akan mencecah sampai 600,000 kalau kita tidak bersedia dan mengikuti perintah kawalan lockdown yang akan dilaksanakan. This is very serious. Sebab itu saya harus memberi pencerahan sahabat malam. Sebab saya melihat pola-pola dan saya mendapat perkabaran. This is very serious. Hari ini di Perlis ada peningkatan, semalam 6, hari ini 8. Nampaknya di Perlis pun tiada ada lagi kelegaan. Tiada sifat. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 11 hari. Di Perlis yang selama ini adalah juga sifar virus corona, tapi tidak ada lagi. Di Perlis ya Pak Nazil. Di Kedah masih cek terus meningkat. Semalam 441, hari ini 544. Dia tak peduli sama ada tepi Bendang ke, di Pekan ke, di Kilang ke. Sekarang ini virus corona dia akan terus menyerang. Kedah ada bahaya, lebih bahaya. Sekejap lagi saya akan beri pencerahan. Di Pulau Pinang juga, anak mami ke, anak mamu ke, anak combi ke. Combi pun dia kambah sekali. Kerana di Pulau Pinang hari ini meningkat daripada 365 kepada 421. Di Perak yuk. Ini Epid One Labor. Menjeritlah mereka koma. Taman dah kabur dari dulu. Jangan merayap. Jangan keluar rumah. Koma terus. Ini tabakor terus ni yuk. Sebab semalam 228. Hari ini 405 warga Perak yang dijangkiti oleh virus corona. Ni dah kaban tebin dah Perak sekarang ni. Tak pernah ini dululah sekali 600, hari ni dah dia gelombang dia 200 6 hari 7 hari, tiba-tiba hari ni 405 di negeri Perak. Okey. Di Selangor walaupun ada penurunan tapi masih lagi kekal 2052. Masih lagi dalam kawasan zon merah. Di wilayah Persekutuan terus meningkat. Semalam 561, hari ini 830. Saudara, saya cakap ini nampak macam gopoh, tapi saya ingin beri penekanan bahawa kita ni in the state of war now dengan virus corona. Ini bukan main-main. Jadi tadi Datuk Ismail Sabri
setelah dia balik briefing dengan menteri-menteri apa semua, baru nak buat lockdown. Sekali lagi saya akan santuni. Kemudian di Melaka juga semalam 234 menjerit lah weh. Sebab di Melaka juga hari ini jangkitannya berjumlah 380. Kemudian di Johor, di Johor gelombangnya terus tidak ada never turning back. Sebab di Johor sudah meningkat 762. So mereka yang tinggal Johor juga perlu berhati-hati. Ini bukan lagi duduk di rumah. Ini saja yang dapat kita lakukan. Supaya tidak ada jangkitan dan sebagainya. Stay at home. Dan saya menjangkakan besok kerana orang akan keluar nak beli barang dan sebagainya, maka akan berlaku juga tidak berlaku penjarakan sosial. Di Pahang semalam 238, hari ini 254. Di Terengganu ada kelegaan 207 daripada 282. Tetapi di Kelantan saudara, di Kelantan yang tidak kita jangkakan, naik 2 kali ganda daripada minggu lepas. Minggu lepas di Kelantan cuma berada sekitar 451, 425. Hari ini 851. 851% untuk hari ini saja. Seramai 851 orang. Tak kisahlah Cik Mat Kelantan ke, tak kisahlah Abang ke, Sain ke, Cik ke, Ayah Weh ke, dia tak ambil kisah. Sudah 851 warga Kelantan dijangkiti oleh virus corona. Di Sabah juga meningkat. Dia tak ada berkurang Ruby. Di Sabah juga meningkat. Sebab saya ini nada saya dah tinggi sikit. Sebab saya nampak it's very very serious now. Dan tidak kita menjangkakan negara kita begini. Sebab di peta dunia, kita Malaysia adalah negara pertama yang mempunyai nisbah tertinggi di dunia dijangkiti oleh virus corona. So di Sabah 308, cuma di Labuan ada kelegaan. Sebab semalam 170, hari ini 6. Tetapi di Sarawak juga walaupun turun semalam 772, tapi masih lagi 698. Itu laporan bahawa seriusnya tentang serangan virus corona yang melanda negara kita hari ini. Sebelah alhamdulillah lockdown. Yes. Jadi sebab itu, bagaimanapun saya nak suarakan juga ini kekecewaan Persatuan doktor-doktor perubatan swasta. Mereka menzahirkan rasa kecewa kepada pimpinan negara yang mereka nak tangani secara mereka sendiri. Konon-kononnya kerana menteri itu menteri kesihatan, dia doktor, dia nak buat semua sekali, tapi dia lupa adanya campur tangan daripada menteri Musti dan sebagainya. Maka macam-macam lah buat. Ambil kita panggil bukan trailer, kontainer lah, nak cucuk sana. Dibiarkan rakyat beratur di stadium, berpanas, yang tua beratur, berhujan, berdiri berjam-jam, ribuan orang. Ini yang doktor-doktor perubatan swasta merasa kecewa dengan sikap kerajaan. Sedangkan di seluruh negara kita mempunyai ribuan klinik swasta. Perlu apa nak buat dekat stadium? Perlu apa nak buat dekat bengkel-bengkel? Just engage, supplykan vaksin itu ke klinik-klinik. Bagi tahu pada klinik ini percuma. Dan untuk kos suntikan itu, dia punya kosnya berapa untuk satu orang? Satu orang kata 5 orang ke RM5 ke RM10 ke RM20 ke. Tentulah klinik swasta juga sanggup bersama. Ini klinik swasta terabai. Yang ditumpukan Stadium Shah Alam, yang ditumpukan Stadium Al-Star, yang ditumpukan Stadium Kota Baru. Kepada bapa diorang. Ini saya marah ni. Saya marah kerana doktor-doktor swasta yang tidak digunakan. Sedangkan kita punya lengkap equipment. Klinik cukup. Kenapa jadi begini? We are in the state of war. We are in the state of emergency. Itulah gunanya perintah darurat yang kita setuju. Apa yang masalahnya nak buat mesti buat kat stadium, mesti buat dekat dewan. Macam di Kelantan tu buat dekat dewan, ambil pakai kanopi. This is real nonsense. Takkanlah tiap-tiap daerah ada mempunyai klinik swasta. Kenapa nak pergi berjalan berbatu-batu, berderet-deret? Saya tengok benda saya kena kepala. This is what is the mockery yang dibuat oleh pimpinan sekarang ni. Nah, saya minta maaf lah, saya menzahirkan begini sebab marah, sebab akhirnya hari ini baru nak buat lockdown. Nah, ini Persatuan Doktor-Doktor Malaysia menyuarakan kecewa mereka. Sebab mereka dapat melihat dalam satu kenyataannya, dia kata, I see the people die like a flies.
Macam lalat-lalat yang kena sembuh dengan apa ubat-ubat penyembuh, jatuh berguguran. Dari awangan, lalat-lalat, nyamuk-nyamuk semua jatuh. Ini keadaan negara kita sekarang, saudara. Sebab itu, di hospital, macam di Sungai Buloh, disediakan pula dia punya apa ini, apalah saya nak menyebut benda apa dah lupa dah, kontainer untuk letakkan mayat-mayat. Ini apa benda ni? Di setiap kawasan, contoh saya beritahu, di Petaling Jaya ada banyak klinik ada. Kita ada klinik gigi, kita ada klinik kesihatan yang swasta punya. Kenapa tidak digunakan persatuan? All the vaksin ni dihantar pada semua klinik mengikut jumlah kapasiti daerah. Contoh, Petaling Jaya ada 100,000 rakyat di situ. Hantarkan 200,000 dos untuk di klinik Petaling Jaya. Agihkanlah dan beritahu kepada rakyat, anda boleh mendapat vaksin di semua klinik. Kos kita, sebab kita bayar 70 juta. Kerajaan menggunakan juga kos untuk pelaksanaan vaksinasi 70 juta ringgit. Ini tidak. Sebab itu akhirnya orang merasakan kena ada kepentingan pihak-pihak tertentu. Sebab boleh bekalkan kursi, boleh bekalkan kanopi, boleh bekalkan ini, boleh bekalkan tenaga dan sebagainya. Allowance itu, allowance ini. Setengah masuk okey. Apalah salahnya gunakan khidmat doktor. Now we are in the state of emergency. Dalam suasana kita darurat sekarang. Bukan satu tahun, tapi kita dah laksanakan darurat dekat setahun dah. Ini yang kadang-kadang saya kata bengongnya pimpinan sekarang. You tak boleh fikir benda begitu. Hanya memikirkan kepentingan diri. Nah, saya marah. Ini bukan soal saya nak balas. Saya marah. Kerana anak muda pandai. Aku menteri mesti. Aku in charge. Yang involve, yang membawa bekalan vaksin. Aku dapat 3 bilion. Kamu jangan tunjuk bijak kamu kalau sekadar pemikiran kamu tu sekadar dia longkang saja. Akhirnya Persatuan Doktor-Doktor Malaysia menyuarakan kecewa mereka. Mereka tidak kalau bagi tahu semua. Banyak kita di Petaling Jaya apa ada? Columbia Hospital ada, kita ada yang dekat Tropicana ada, dia panggil apa doktor sekarang ni, klinik tu. Banyak. Gunakanlah. Di sepanjang dekat dekat Bangsa. Bersepah klinik-klinik swasta. Di Bangi, di Jalan Sungai Besi, di Kelang, di mana-mana. Malahan di Manjung kampung saya pun tidak kurang daripada 5-6 klinik. Di samping kita gunakan hospital. Tak perlu nak pergi ke stadium. Ini saya minta maaf, saya bercakap benda begini, saya setelah lihat, saya kata memanglah sudah sampai masanya I have to speak something. Hilang rasa hormat saya. Sebab apa? Kerana Khairy Jamaluddin merasakan dialah itu keluar ke TV. Sebab itu hari ini apa saya dengar, apa dikatakan oleh Saudara Mat Sabu. Bahawa apa? Sekarang ni parlimen tak ada. Maka sekarang ini media sosial dijadikan tempat untuk bertelagah. Sama di kalangan kerajaan atau parti pembangkang ataupun dengan pimpinan kerajaan. Bukan untuk menyantuni masalah. Parlimen dah tak ada. Jadi Anwar Ibrahim bercakap begini. Besoknya Khairy Jamaluddin berjawab. Sepatutnya berjawab dekat parlimen. So Datuk Seri Najib kata begini. Besoknya Menteri Keuangan kata begini. Jadi apakah media sosial ini parlimen? Hancur negara ni. What type of ruling you are? Ini saya marah ni saya sebenarnya. Memang hari ini saya marah. Dan saya bagi tahu sekarang ni kita ni sekarang ni dah dalam suasana yang teruk sekarang ni. Nobody should come out from the house. Tak boleh duduk keluar rumah dah. Saya minta. So sebab tadi saya bercakap lah dengan satu dua orang menteri, sahabat. Ini cakap terus terang. Dia kata the situation now is very very bad. Jadi keluhan daripada Dr. Stephen K. Chow. Dia selaku Presiden Persatuan Doktor Perubatan Swasta yang dinafikan khidmat mereka oleh pimpinan kerajaan di saat negara in the dire situation, dalam keadaan negara memerlukan khidmat mereka. So ini yang saya rasa tersinggung yang amat sangat sebagai warga, yang saya melihat seolah mereka mau melihat lebih ramai lagi rakyat yang mati, lebih ramai lagi rakyat menderita. Nah, kalau kamu ada vaksin, kita order, arahkan semua untuk hantar ke setiap klinik. Apa ada masalah? Satu dos kosnya RM10, kerajaan tanggung. Saya ingat tak ada masalah. Ini saya dah biarkan dah seminggu. Saya diam, saya perhati, tengok tu, menyerak darah dah. Bila lah saya ni? Saya perhatikan macam di Ipoh. Kesian.
Orang yang dewasa, orang usia 60 tahun, 50 tahun, berdiri di tengah panas. Nasib baik tak kolaps. Begitu juga di Stadium Shah Alam. Berbatu dia punya berjumlah beribu kan, beratus. And nak ambil nama satu. Oh, Mas Jata kata belum. Oh, ini kata tak boleh. Ini saya kata, what type of stupid decision you are making? Panggil Persatuan Doktor-Doktor Perubatan. Kita sekarang ni dalam Desire Station, semua klinik buka ini. Saudara minta ini, saudara capat misi. Memang saya bukan saya geram, bukan. Saudara suruh saya sabar, saya geram. Hari ini biarlah saya mencurahkan saya punya kegeraman saya atas pengendalian Kementerian Kesihatan. Daripada UMNO. Bukan orang lain. Ini keadaannya. Sebab itu, sebagaimana saya menatap kiriman daripada saudara Nik Azmi. Beliau mempersoalkan. Saudara Nik Azmi malam tadi dapat saya, dia kata macam mana dia? Katanya mereka punya data. Berapa ramai individu sudah mengambil vaksin. Sama ada 1 ataupun lengkap 2 dos. Dan berapa pula data-datanya yang dijangkiti oleh COVID-19. Tak ada. Jadi apa sistemnya yang nilainya sampai 70 juta? Apa sistem yang kamu gunakan Khairi Jamaluddin sampai bernilai sampai 70 juta? Ni you have to answer it. Tak payah answer lah, tak payah jawab lah Anwar Ibrahim. Saya tanya awak sekarang. Rakyat biasa, rakyat yang tak pandai, tak bijak, yang tak belajar di Oxford. Ini keadaannya saudara. Saya geram saudara. Bukan sekarang mereka ni kita biar. Naik lemak. Kononnya akulah bijak sangat. Dan sekarang ni dalam keadaan begini yang paling menakutkan saya, akhirnya Doktor Siti Nahdiah Abdul Kadir, dia sebagai Ketua Bahagian Perkhidmatan Transfusi Hospital di Kedah. Di Kedah hari ini kedudukan cuma ada bekalan darah untuk 3 hari saja. Apa akan berlaku kalau darah-darah bekalan dah tak ada? Berlaku kemalangan, orang bersalin, orang nak bolah, orang ini pedah jantung sebagainya. Mati kering rakyat Kedah. 3 hari saja bekalan. Apa nak jadi negara kita ni? Sebab ini kenyataan daripada Dr. Sinadia. Dia kata bekalan darah untuk kegunaan hospital di Kedah berada pada tahap kritikal. Apabila stok semasa di pusat daerah dia itu hanya mampu bertahan untuk tempoh 3 hari. So, jadi warga Kedah, saya ingat kalau mana saudara yang masih ada kesempatan apa semua, panggillah pegawai perubatan datang. Kita tak boleh pergi ke hospital. Panggil mereka datang rumah, nak berdemo tu. Carilah elemen macam mana, supaya at least kurang-kurangnya ada stok darah. Nah, ini keadaan saya bukan main-main. Dan bertambah lagi saya marah apabila saya melihat kenyataan bahawa Kementerian Kesihatan mengumumkan bahawa daripada sebegitu ramai, seramai 870 petugas kesihatan yang telah pun mendapat suntikan COVID-19 selepas mendapat dos vaksin menerusi fasa pertama program imunisasi Komisi Kebangsaan bermula akhir Februari lalu hingga April telah dijangkiti oleh virus corona. Ini yang saya katakan. Kita tidak bersimpati pada mereka. Kita tahu masalah kita saja. Kita degil, kita tak nak buat lockdown. Akhirnya 870 petugas yang berjuang, yang menghabiskan tenaga, yang berkorban sepenuh jiwa dan raga, meninggalkan keluarga, anak saudara, anak-anak di rumah, suami lah, isteri lah, tinggal di rumah. Mereka berjuang di medan peperangan, medan pertempuran, di pusat-pusat pengendalian COVID-19. Akhirnya mereka juga dijangkiti oleh wabak ini. Dan kita nak tunjuk diri kita pandai. Kita nak tunjuk kita pandai. I'm the minister, you have to follow me. Inilah kalau zaman dulu bloody full punya minister. Saya marah sekali sebenarnya. Sebab hari ini barulah kerajaan mengumumkan bahawa bermula 1 Jun hingga 14 Jun, maka kerajaan mengumumkan untuk melaksanakan total lockdown. Terima kasih. Thank you. At least you listen to the people. Hari ini anda mendengar setelah anda melihat begitu ramai mereka telah dijangkiti. Tapi persoalan saya dah 3 minggu, dah sebulan. Saya mengutarakan apa nak jadi bila ini berlaku. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, what have you done? Kementerian Pertanian, apa persiapan anda? Apakah makanan kita cukup? Kementerian Kewangan, tak usah nak bergaduh lah. Tak payah bercakap lah apa semua. Sudahkah anda menyiapkan persiapan satu rumah sekurang-kurangnya RM1,500?
untuk mereka dapat beli makanan. Ini masalah bantuan prihatin kena dilaksanakan. Yang dulu kedekut sangat tak nak keluar ni. Now sekarang ni kita in the red zone, in the war zone. You have to come up with the money now. Dan macam mana pengalihannya? Macam mana cara, apakah nak bagi macam mana sistem bantuan prihatin yang dulu. Yang nak bagi pada Makcik Limah, Makcik Kia, Pak Saleh. Now is no more nonsense. Setiap rumah kena ada, kalau tidak dalam tempoh 14 hari kering. Ini keadaan negara sekarang, saudara. Ini bukan main-main. Dan kita berterima kasih, sekurang-kurangnya mereka sedar. Tapi apakah persiapan? Kerana hari ini, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, within 3 days. Within 3 days, dalam tempoh 3 hari ini, bantuan mesti sampai ke tiap-tiap rumah. Sepatutnya digunakan sekarang ni. Sebab itu saya kata, kalau nak buat itu, mesti ada perancangan. You must have a one day ahead ataupun sebulan lebih awal. Tindakan lebih awal. Jangan buat ikut suka mak bapak kamu je. Ini marah saya sekarang ni. Sebab saya akan tahu apa untuk nasib rakyat di kampung-kampung. Apa untuk nasib rakyat di kota-kota raya. Do they have enough food? Adakah mereka mempunyai makanan cukup? Adakah mereka mempunyai makanan cukup? Pergi ke flat samping, cek untuk tempoh 14 hari. Adakah beras? Ada gula? Ada tepung? Ada ikan? So, ini keadaan saudara. Jadi sepatutnya dah ada dia punya. Kita ni selalunya, kadang-kadang kita di dalam Melayu mengatakan, dah terantuk baru tergadah. Kita tidak ada persiapan. Bila terantuk dah, benjol dari itu, baru Allah, astagfirullahaladzim. Sepatutnya aku buat begini. Sepatutnya aku buat begini. Kalau depan-depan saya lempang dah. No, kita dah bercakap berkali-kali. Nah, sekarang, oh iyalah, ini kesian lah. You hanya melontarkan perkataan kesian. Rakyat yang menderita. Anda melontarkan kesian. Kita bersimpatilah bahawa rakyat yang tak cukup kewangan. Kita akan bantu. Akan bila? Akannya bila? Sekarang ni, you nak buat lockdown hari Selasa. By Monday, itu pun apakah sempat rakyat pergi ke kedai? Apakah sempat rakyat pergi ke market untuk membeli keperluan? Ni jangan main-main ni, saudara. Jangan ingat rakyat ni macam budak-budak, macam ayam di kandang-kandang. Kau tabur makanan, datang. Jangan ingat orang ni macam lembu, macam kambing di kandang. Bawa rumput, okey duduk. Tak ada rumput, diam. Agak-agak letih sikit, bagi air garam. Tak boleh begitu. Saya minta maaf lah hari ni. Nada saya agak tinggi. Tinggi nada saya hari ni. Sebenarnya saudara, hari ini saya ini yang menyantuni sebenarnya. Banyak benda saya nak cakap. Jadi saya minta maaf saudara. Ini dah dekat 10 dah. Saya tinggal dari setengah jam je lagi ni. Tapi saya akan habis walaupun pukul 12 saya bercakap. Izinkan saya untuk meluahkan geram hati saya. Okey? Itu bab COVID-19. Sekejap lagi kita akan santun balik nanti. Patah balik, kita balon cukup. Bangang. Tak maaf saudara. Kadang-kadang saya hari ni nada saya lain sikit. Sebab saya melihat mereka tidak serius. Bukan mereka saja, dalam keluarga saya pun tidak serius. Bila saya cakap begini, cakap begitu. Konon nak tunjuk pandai. Kita tak ada informasi. Kita dapat information. Kita melihat apa berlaku di seluruh dunia. Apa berlaku dalam negara kita ini. Kita dapat informasi. Listen lah. Belajar untuk mendengar. Untuk menghadam orang punya cakap. Jangan nak tunjuk pandai. Ni Bangang ni dah 65 tahun usia dia hidup. Anda mungkin keluar daripada Oxford, anda ada diploma, anda dapat degree dan sebagainya. Tolonglah dengar. Kalau nak berawai, nak mencari ikan di laut, tanya pada nelayan. Bila waktu sesuai nak ke laut? Kalau hujan ribut, masuk tenggelamlah kapal. Bengong. Itu marah saya lah tu. Baik, saya kita legakan sedikit. Saya minta supaya kita santuni dalam tazkirah pendek. Tak maaf saudara ya. Sekejap lagi kita naik angin balik. Saudara, apa kata baginda Rasulullah SAW? Dia kata Rasulullah SAW menyatakan bahawa baginda mendidik para sahabat supaya sentiasa mendoakan untuk kedua ibu bapa mereka. Ini kerana doa kita mampu membantu meningkatkan kedudukan mereka di sisi Allah. Jadi doa anak-anak terhadap ibu bapa itu adalah mampu untuk meningkatkan
tahap kelayakan mereka di sisi Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengajar kita supaya sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Firman Allah, maksudnya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, iaitu kedua ibu bapa, sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kami dari kecil. Jangan lupa bila saudara lepas sembahyang, berdoa untuk kedua ibu bapa. Tidak ada tolok dan ganti, saudara. Kita boleh cari sahabat beribu, kita boleh cari kekasih beribu, tapi kita cuma ada satu ibu, kita ada satu bapa. That's all dalam hidup kita. Tolong dengar cakap mereka, tolong santuni mereka. Jadi mendoakan mereka juga adalah sunnah para nabi. Dalam Al-Quran, Allah mendatangkan beberapa contoh nabi yang mendoakan kedua ibu bapa mereka. Antaranya adalah doa Nabi Nuh. Antara doa Nabi Nuh, dia kata, wahai Tuhanku, ampunkanlah kedua ibu bapaku dan sesiapa yang masuk ke rumah aku dalam keadaan beriman. Jadi sebahagian daripada sarjana Muslim berpandangan bahawa sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa itu boleh melapangkan rezeki seseorang. Ini kerana menurut Al-Imam Al-Bar Al-Aini, berbuat baik kepada ibu bapa itu adalah sebaik-baik amalan dalam menghubungkan silaturahim. Dan orang yang menghubungkan silaturahim ini akan dipermudahkan rezekinya di sisi Allah. Sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang berharap agar diperluaskan rezekinya, maka hubungkanlah silaturahim. Dengan itu, jangan kita jemu-jemu mendoakan untuk kedua ibu bapa kita. Itu tazkirah pendek saya, saudara. Dan e-commerce ni sebab dah lockdown, mulai Selasa, saya rasa memang tak boleh lah. Tak ada kurier ke apa pun, tak ada. Jom untuk hari ni. Cuma saya tak boleh lah kalau saya tak santun ni sahabat saya, sebab dia minta sangat-sangat. Untuk Azhar 0113304121, dia dah surrender. Sebab hari ini stok yang dia ada, sama ada virus ramuan untuk menentang COVID ni, virus ini, sumak. Ini import daripada Turki, is out of stock. Tonight is the last shipment. Tinggal 4 botol je lagi. Begitu juga dengan bakonya pun, herba-herba apa semua tu. Malam ini saja habis. Sebab itu dia kata, Papa tolong bagi tahu pada pelayar, stop dah ada order now. Dan kita akan menghadapi untuk tempoh 14 hari. Bila shipment masuk nanti esok, barulah kita bercakap lain. Tapi jangan lupa, saudara, iaitu tentang toko jamu Kemaman, Saudara Zul, 0199170449. Saudara Zul, kali ini saya beri pencerahan tentang madu Arab original. Bersama-sama dia bagi oleh-olehnya ialah kayu sugi dan minyak gamat. Saudara boleh berhubung dengan Saudara Zul sebab madu Arab original ini membantu menambah tenaga, sumber nutrisi, multivitamin, meningkatkan perkembangan otak dan minda, melancarkan pencernaan dan pengadaman, meningkatkan imunasi melawan penyakit. Jangan lupa, saudara, berhubunglah dengan Saudara Zul, toko jamu Kemaman, 0999170449. Saya tak tahu dalam total lockdown ini apakah boleh dihantar dan sebagainya. Boleh berhubung dengan beliau. Saya masih lagi menyampaikan salam moratorium kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Dalam keadaan total lockdown ini, masih lagikah bank-bank, pihak Kementerian Kewangan, bank negara berdegil untuk tidak memberikan moratorium kepada rakyat yang terkesan? Masih lagikah berdegil bank-bank untuk tidak mahu bertolak ansur dengan rakyat? Nak tarik macam mana? Kereta nak tarik kena macam mana? Nak pergi mahkamah pun mahkamah akan ditutup. Total lockdown, saudara. Macam mana dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja? Masih lagi nak dikunci pintu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja? Bagaimana dengan Aisyah? Bagaimana dengan Air Bestari? Ini persoalan saya. Sebab bagaimanapun, malam ini, perbincangan kita malam ini sebenarnya saya nak berkisah tentang kita bagai berniaga buluh kasap. Niaga buluh kasap, ujungnya lebuh, pangkalnya lesap. Itu saya akan bagi pencerahan sebentar. Nanti sebelum saya beri pencerahan, kita santun apa kata Pak Nazil. Ini saya lengan sekarang ni. Kata Pak Nazil, kacang panjang dibeli pilih, ubi kledek dipilih sama. Yang panjang amalan soleh, yang pendek hayat cuma. Amalan kita yang saleh itulah yang panjang, yang berterusan. Tetapi hayat kita ni pendek, saudara.
Tunang katanya lagi, seperti bergaduh si anak beruk depan beranda sewaktu makan. Yang bodoh berperangai buruk, yang indah saling memaafkan. Terima kasih Pak Nazil kerana memberi pencerahan pada kita dengan pantunnya. Dan saya jangan lupa, sebenarnya hari ini saya sepatutnya hari ini mood sepatutnya baiklah, sebab hari ini adalah Hari Suami Sedunia. Tapi bila saya dengar saya nak beri pencerahan ni, memang saya tak boleh tahan. Hari Suami Sedunia, sebab tu saya kata suami ni macam motosikal saya. Makin lama makin banyak masalah. Dan makin mahal untuk di-maintain saudara. Banyak kenahnya. Dan makin susah nak hidupkannya. Kenah orang-orang suami tertua ni. Ya saudara, bagaimanapun saya dapat kiriman daripada kawan-kawan, dia tunjuk hantar pasal hari ni. Hari ini sempena Hari Suami Sedunia. Dia kata, "Tok bacalah yang ni." Okey, saya baca. Teman-teman. Laki-laki adalah ciptaan Tuhan yang paling kuat. Dia membina masa depan sekeluarga walaupun dengan hutang, tetapi dan membayarnya. Dia telah bersusah payah tapi masih selalu dimarah. Bayangkan, masih kecil dimarah oleh orang tua, pergi sekolah dimarahi oleh guru, masa bekerja dimarahi oleh bos, bila dah berkahwin dimarahi oleh isteri, bila dah tua macam saya ni dimarahi oleh cucu-cucu, dan paling malang lagi, bila mati pun kena marah dengan malaikat kalau tidak mempunyai amalan yang baik. Jadi kehidupannya berakhir hanya untuk mengalah. Kehidupan lelaki ni adalah untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain. Jadi kalau dia keluar rumah, orang kata dia merayap. Kalau dia tinggal di rumah, orang kata dia malas. Kalau dia marah anak-anak, orang kata dia garang. Kalau dia tak marah, orang kata dia tak tegas. Kalau dia tak izinkan isteri bekerja, orang kata dia ni terlalu mengongkong. Kalau diizinkan isterinya bekerja, orang kata dia ni makan nasi bini. Jadi kalau dia nak dengar kata ibunya, orang kata dia ni anak mak. Kalau dia dengar kata isterinya, orang kata dia ni DKI, di bawah ketiak isteri. Kalau dia banyak menolong orang lain, terutama wanita, orang yang memerlukan pertolongan, orang kata dia hidung belang. Kalau tak mau ditolong wanita yang dalam kesusahan, orang kata dia kejam. Tapi di tengah-tengah segala macam tuduhan, dia tetap kuat. Oleh itu saudara, bisikkan kepada semua laki-laki supaya mereka sekurang-kurangnya tersenyum bahawa hari ini mereka dikenang sebagai Hari Suami Sedunia. Sedarlah saudara bahawa laki-laki itu amat berharga dalam kehidupan. Bila dah tak ada nanti, barulah anda mengetahui, barulah anda merasai kehilangannya. Selamat Hari Suami Sedunia. Baik saudara, saya ingin beri peringatan lagi bahawa mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube saya ini, anda bertanggungjawab di atas semua setiap suntingan yang dilakukan. Saya tak bertanggungjawab, dan kerana saya pun tak dapat nak santun satu persatu. Dan jika saudara ingin berbicara, berbahasalah dengan baik-baik. Saudara Nur Ain Haji Ngah, akhir-akhir ni Datuk asyik sangkut saya nak buat macam mana, mereka tak setuju, mereka geram dengan saya. Tak apalah, tapi jangan risau. Lepas ini kalau tak dapat juga, boleh masuk dalam YouTube dan sebagainya. Admin saya akan cuba memasukkan secepat mungkin. Itu sajalah. Kadang-kadang admin saya ni dia tak tengok, dia tak tahu keperluannya. Kadang ada banyak ni saudara awang don sakut-sakut. Sabar saudara. Nak buat macam mana? Ramai saya tahu. Mereka tak senang mendengar melihat keadaan begitu. Dan saya nak pesan bahawa dalam prinsip kita berbicara dalam live ini, we must agree to disagree. Okey, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Okey saya, hari ini Duli Yang Mahmulia Sultan Johor bertitah. Itu baginda Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Baginda mencadangkan agar lockdown penuh bersasar bagi negeri bersempadan dikuatkuasakan. Alhamdulillah, titah baginda sudah dengar. Jadi baginda telah menyantuni, dan baginda mahu. Dia kata kalau susah sangat tak nak buat seluruh negara, buatlah negeri-negeri bersepadan. Contohnya di Johor, di Melaka, dan di Pahang. Ini bersepadan. 3 negeri ni lockdown. Kemudian di Pantai Timur, Terengganu, Kelantan, sebahagian dari Pahang, itu lockdown. Itu cadangan baginda. Ini kita mengucapkan junjung kasih
atas murni jiwa Tuanku Baginda Sultan Johor. Dan kita mengharapkan warga di Johor bertuahlah anda berpayung di bawah payung mahkota yang begitu prihatin dengan masalah rakyatnya. Ya saudara, cumanya hari ini juga Majlis Keselamatan Negara ini pun saya tengok dia bukan membuat pengumuman itu secara live, tidak. Hanya mengeluarkan perintah melalui press release. Kenyataan daripada Jabatan Perdana Menteri. Pejabat Perdana Menteri membuat kenyataan bahawa bermula 1 bulan Jun 2021 sehingga selama 14 hari maka diadakan total lockdown. Akhirnya mereka ikut juga, mereka tunduk. Dulu tunjuk pandai sangat. Dan masalah saya sekarang ni hanya kenyataan begitu. Apakah perancangan? Sebab saya katakan tadi, what is your planning? Apa perancangan anda? Sepatutnya dalam kenyataan itu disebut negeri-negeri di Pantai Timur yang sekarang ini sedang mengalami lockdown, maka bantuan akan dilaksanakan mengikut penghulu, mengikut ketua-ketua mukim. Kena ada. Mustafa Hamid, Jekom tak ada kerja ke? Nah, Jekom ni saya nak ganggu, saya ganggulah. Itu anda punya hal lah. Saya menyantuni rakyat yang susah. Anda jawablah di akhirat nanti bila saya memberi pencerahan ini. Saya nak beri pencerahan berhubung dengan untung nasib masa depan rakyat. Nah, inilah yang dinafikan. Saya melihat seolah dinafikan. Nah, sekarang ni macam contoh saya kata di utara. Di Perlis, di Kedah. Macam mana cara nak diberi bantuan? Suka tak suka dalam tempoh 14 hari, kerajaan perlu menyantuni setiap warganya. Now, ini dalam keadaan suasana kita in the situation of war zone. Dalam zon peperangan. Kita bukan berperang dengan senjata. Tidak, kita berperang dengan kita tak tahu musuh. Tahu-tahu ngap. Kolap. Dengan adanya varian Afrika, varian India, varian Brazil dan sebagainya, tahu-tahu kolap tepi jalan. Ini akan berlaku kalau tidak diadakan total lockdown. Alhamdulillah dah ada total lockdown. Tetapi buat total lockdown, jangan sampai rakyat terpaksa keluar rumah. Rakyat terpaksa keluar rumah apabila tiada makanan dalam rumah. Kita tahu kerajaan tidak mempunyai aparatus, tidak mempunyai dia punya jentera untuk menyampaikan. Ataupun boleh gunakan khidmat bakti angkatan tentera kita. Tapi itu pun terhad. Kerana kem-kem askar cuma ada di bandar-bandar besar ataupun di ujung-ujung. Macam di Great. Tapi tidak ada di Tanjung Rambutan. Kem askar ada di Lumut. Itu TLDM. Tapi tidak ada di Beruas. Tidak ada di Parit. Tidak ada di Sri Iskandar. Dulu ada di Ipoh, tak tahu ada tak ada sekarang dekat SB Road. Kem-kem askar dulu ada di Keluang. Dulu ada di Muhammad Majidi, tak tahu ada tak ada lagi. Tapi tidak ada di Muar, tidak ada di Batu Pahat, tidak ada di Segamat. Jadi semua ini kalau kita nak minta bantuan tentera pun agak terbatas. So sebab itu sekarang ni the only way kita ada aparatus kita pertama sekali pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat tentulah mereka sudah mempunyai data-data tentang kedudukan rakyat di kawasan itu. Saya mungkin berbicara banyak sikit lagi yang ini sebab kalau tak dan besoklah kita sambung yang lain. Tapi saya nak bagi tahu peringatan saya bahawa data-data, the big data of the people penting. Jangan waktu kamu nak mengundi baru kamu cari rakyat. Sekarang ini masa kamu memberi servis kepada rakyat. This is the time for you to offer the service untuk rakyat di seluruh negara tanpa mengira kaum. Tak kisah di India ke China ke Melayu ke Iban ke Kadazan ke Kamwatme. Asalkan mereka mempunyai kad pengenalan warna biru yang ada situ tertulis warga negara, maka mereka perlu disantuni. Setiap rakyat. Sebab itu nak jadi kerajaan bukan mudah. Nak jadi ketua kerajaan bukan mudah. Bukan dengan hanya dapat gaji berpuluh ribu saja. Jadi tanggungjawab itu penting. Saban malam saya menyatakan, the entire cabinet buat apa? Apa persiapannya? Ini yang harus dipikirkan. Jangan sekarang ni semua letak bawah Kementerian Dalam Negeri. Tak boleh. Semua kementerian sekarang ni kena bergerak. Sebab ini darurat ini melampaui daya pemikiran kita. Kita tak pernah berhadapan dengan peperangan.
Sejak kita mencapai kemerdekaan, adalah sedikit waktu kita dekat Lahad Datu. Itu pun ada war zone in Lahad Datu saja. Adalah sedikit dulu bila kita insurgency dengan komunis. Itu pun berlaku di Great ataupun di kawasan Gua Musang ataupun di Baling. Ada juga kita berlaku some urgency-nya, kita berlaku tragedi berdarah 13 Mei. Itu sahaja. Memang pada mulanya dengar cerita ni kita seolah-olah akan berhadapan dengan konfrontasi dengan Indonesia, tapi tidak berlarutan. Alhamdulillah tidak terjadi sebarang perselingkahan. Tapi waktu itu dalam sejarah itu saya masih ingat lagi, sudah ada tangkapan tentera-tentera yang duduk masuk dari luar negeri. Tapi hari ini kita ni at the war zone. We are at the war zone. Saya kena jelaskan kali bahawa kita sekarang ini berhadapan dengan peperangan dengan musuh yang kita tak kenal. Pimpinan negara mesti sampai bantuan itu pada rakyat. Macam mana you nak menyampaikan? Jangan tanya saya. Kalau tanya saya lah Perdana Menteri. Sepatutnya kamu ada entire kabinet, ada kaki tangan apa semua. Sepatutnya pandangan saya lah. Ya, pertama-tama sekali soal kewangan. Menteri Kewangan tentu dah ada bajet. Tentu dah ada. Okey. Penduduk di Perlis berapa ramai? Ketua-ketua keluarga. Nah, sekarang ni sepatutnya mulai malam ini mereka sudah berhubung dengan setiap wakil rakyat. Mereka sudah berhubung dengan setiap ketua-ketua kerajaan, jabatan kerajaan di daerah masing-masing dan mendapatkan data-data sepenuhnya. Atau mungkin dah ada data. So, now patutnya malam ini ataupun pagi besok sit down. Jangan fikir soal hari Sabtu, jangan fikir soal hari Minggu. Ini nak mengatasi peperangan ni. Sit down berapa ramai. So, keluarkan peruntukan. Macam mana cara penyampaian? Bagi tahu dekat bank-bank. Wang-wang ni mesti sampai. Satu keluarga, okeylah 1,500. Tak banyak mana pun. 30 juta, 35 bilion, 40 bilion. Katalah 100 bilion lah. Let's say lah, we give 100 billion. Apa salah untuk sekali dalam seumur hidup kamu menjadi menteri, kamu menjadi Perdana Menteri, kamu membantu rakyat sekali dalam hidup kamu. Dan rakyat akan memanjatkan doa bersyukurnya pada kamu. Ini tidak. Kalau hanya sekadar memberi pengumuman, dengan ini kita umum begitu, kita umum begini, beratlah saudara. Berat saudara. Kita tidak mahu apa yang berlaku di Palestin. Di sahabat kita, saudara kita sedang berada di tengah-tengah peperangan di Palestin. Sebab itu tadi Yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi dapat berkesempatan. Mereka tak dapat. Pada pemimpin lain yang dapat berhubung dengan pimpinan Hamas. Itu siapa namanya dia tu? Pemimpin Hamas ni di Al-Aqsa. Dan tadi Salah Ismail Haniah. Dan Datuk Zahid sebentar tadi dapat berhubung secara live dengan Ismail Haniah bertanya tentang kedudukan umat Islam di Palestin macam mana. Dan ternyata Hamas dan warga Palestin beranggapan pada mereka menggantungkan harapannya pada UMNO. Walaupun telah dijelaskan kita bukan dalam kerajaan. Tapi mereka menghormati, mereka mengatakan bahawa pada mereka Ismail Haniah berkata bahawa mereka menggantungkan harapanlah pada UMNO untuk meneruskan membantu mereka untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, untuk menebus maruah agama yang tercemar oleh puak-puak Zionis. Saya pun dah 3 hari tak bagi laporan tentang apa berlaku di sana. Tapi hari ini bila saya dengar Datuk Seri Zahid menyatakan bahawa beliau dapat berhubung bercakap. Lepas tu adakan live conference dengan pimpinan Hamas dan beliau mengatakan bahawa sekarang ni isu Israel ni adalah merupakan nukleus kepada keamanan sejagat. Kerana itu kita mahu bangsa bersatu dan kuasa besar perlu serius, selalu serius dalam mencari penyelesaian once and for all. Jadi hari ini beliau dapat bercakap selama 30 minit. Saudara, bukan sedikit masa yang dibuang yang dapat kesempatan bercakap dengan Saudara Ismail, pimpinan Hamas. Beliau juga sentiasa diburu oleh Israel dan beliau memberi kesempatan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi bercakap selama 30 minit. Dan Datuk Seri Zahid menyatakan bahawa UMNO, warga UMNO tetap mendukung dan rakyat Malaysia khususnya menyokong perjuangan rakyat warga Palestin dan hubungan keakraban antara UMNO dengan warga Palestin tidak akan runtuh dari dulu, kini dan selamanya.
Dan bagaimanapun kita akan menyampaikan bantuan dan sebagainya. Inilah keluruhan hati pemimpin. Ya saudara, jadi kesan ini itu saya bagi laporan sedikit tentang apa yang berlaku hari ini. Dan hari ini juga di mahkamah, akhirnya Kementerian Kesihatan sudah pun diseret ke mahkamah. Saudara, hari ini Kementerian Kesihatan telah diseret ke mahkamah oleh Persatuan Pengguna Islam dan 3 orang doktor yang memfailkan semakan kehakiman dengan kata berhubung isu COVID-19 di Mahkamah Tinggi. Okey. Semakan secara sebelah pihak itu difailkan oleh Bendahari PPM Tengku Faizah Raja Fuad, Dr. Hafiz Sulaiman, Dr. Aaron, kerana merasakan bahawa kita sebagai rakyat dinafikan hak kita untuk mengetahui banyak mana sebenarnya vaksin yang sampai. Macam mana penyampaiannya? Bagaimana kamu merawat umat Islam? Bagaimana kamu merawat warga dan sebagainya? Jadi kerana itu, itulah saya kata, you have to face the rhythm. Okey, saya itu jadi kita nak bercakap soal ni. Sekarang ni bab lockdown dah selesai. Saya harap secara jelas ya, lockdown bermula hari Selasa, 1 hari bulan. Tetapi bermulai besok lebih baiklah duduk di rumah. Jangan tunggu sampai Selasa baru duduk rumah. Kalau tiada keperluan, duduk, lock yourself at home. Cuma berikan ketua keluarga kalau nak cari essential food atau makanan. Lain-lain perkhidmatan bermula ada orang bertanya dengan saya, dia kata macam mana kalau essential foods ataupun essential ini, kata menteri kata tadi kalau perkhidmatan tertentu boleh dikecualikan. Dalam total lockdown ini tak ada pengecualian. Yang boleh bergerak adalah pasukan polis, pasukan tentera dan palang merah ataupun hospital. That's all. Bank pun dah tak boleh nak buka on that particulars bila berlakunya total lockdown. Jangan nak rasakan, oh saya kerja kat bank. Yalah, kerja kat bank lah. Jawabnya kau tidur kat dalam lah. Dan kali ini dia tak ada. Askar dia tak ada, bila berlaku total lockdown ni, dia tak ada compound. Straight away you go in. Jadi pada teman-teman yang melayari saya punya halaman ini, saya ingin berpesan bahawa saudara kena ingat. Perlu ingat bahawa total lockdown, we are in the middle of the war. Dia bukan main-main, dia bukan calang-calang. Jadi memang kita minta begitu supaya tak ada orang keluar. Dan supaya kerajaan, kementerian dapat menangani dengan keadaan ini setuntas yang mungkin. Sebab memanglah orang Malaysia ni, seperti kata Saudara Azmi, dia kata orang Malaysia ni dia lemah disiplin. Kerana lemah disiplin lah, maka mereka sukar untuk mengikuti SOP. Jadi penguatkuasaan undang-undang dari mula lagi lemah. Jadi akhirnya sepatutnya selepas kita merdeka, kita kena terapkan disiplin. Macam kepada setiap penguatkuasaan. Terutama bagi mereka yang menguatkuasakan undang-undang seperti di negara jiran Singapura ataupun di Jepun dan lain-lain negara maju. Jadi disiplin ini penting. Tanpa disiplin, sukar. Sukar untuk negara maju. Dan sekarang ni kita nak menghadapi COVID-19 ni dengan perintah lockdown ni, kita mesti ada self disiplin. Duduk di rumah. Saya banyak nak cerita hari ini tentang ni, tapi nampak-nampak agaknya saya terpaksa bercakap soal tentang ini lockdown. Total lockdown yang dimaksudkan, saudara. Jadi yang ini apa-apa yang ada ni mungkin besok saya bagi pencerahan lah. Mungkin dalam kita duduk di rumah, tunggu di rumah tak ada buat apa, sambil makan-makan kopok. Jangan lupa beli kopok lah. Jadi sepanjang total lockdown itu saya akan bersama dengan saudara. Tetapi yang saya nak tekankan, okay, bila total lockdown, pertama-tama sekali, pastikan di rumah kita cukup makanan. Sebab itu, saya menuntut supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna menyediakan makanan secukupnya. Tapi saya khawatir, saya khawatir dalam tempoh 14 hari ini, apa nak jadi kalau makanan tak cukup. Sebab berkali-kali kita dah persoalkan, kalau saya lihat saya punya live, Saban malam saya mengatakan, sebelum kita membuat lockdown ini, kita mesti persiapan kita adalah food bank. Food bank yang paling penting cukuplah. Janji ada beras, ada tepung, ada gula, ada garam. Cukuplah untuk makan dengan kanji. Itu bagi warga di kampung. Tapi warga di kota raya macam mana? Sebab orang kampung bolehlah cari sayur dengan pucuk keladinya, pucuk paku dan sebagainya. Tapi di kota raya,
Bukan pucuk paku. Paku betul-betul ada rebus nanti. Ini keadaan. Dan saya lihat sebelum tak silap saya dekat nak raya tu hari, saya dah bagi pre-warn apabila Pasar Borong, kawasan Pasar Borong diadakan lockdown ataupun ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan di Pasar Borong. Apa jadi? Akhirnya ikan-ikan tak ada di pasaran. Harga ikan mencanak. Dan saya berharap Kementerian Penguatkuasa besok pagi, mulai pagi besok, ya kita bermula pukul 8 pagi, okey? Mulai 8 pagi besok, tolong turun ke pasar-pasar. Kerana saya khawatir harga barangan pasar akan meningkat. Kerana warga kapitalis, this is the time for them try to make as much money as they can. Kena ada pengendalian benda ni. Pertama sekali soal harga makanan. Yang kedua, kecukupan. Cukup tak cukup makanan. Yang ketiga, ni tong-tong gas. Benda ni kecil, saudara. Saya nak beritahu pada saudara, benda ni kecil. Tong-tong gas ni penting. Nak masak macam mana? Khususnya anda yang berada dalam semi-urban. Anda yang berada di bandar-bandar, kawasan besar. Orang kita banyak kurang disiplin dan hantam kromo. Memang begitulah saudara saudara ini mana tadi ni. Laju sangat tak dapat nak tengok, tak boleh santun. Saudara ini Harun. Memanglah orang kita ni usahkan orang, menteri pun tak ada disiplin. Kalau saya tak sempat untuk menyantuni, ada banyak cerita tentang banyak benda saudara. Tajuk kita malam ni sebenarnya, kita punya bicara pada malam ini adalah tentang UMNO ini seperti berniaga buluh kasap. Hujung lebuh pangkal lesap. Tapi saya rasa saya tak dapat menyantuninya. Kerana saya tahu bahawa benda ini akan mengambil masa, jadi kita sambung besok. Tetapi saya nak memberi pencerahan pada saudara tentang keperluan untuk disediakan. Pertama-tama sekali, tong gas. Sebab mana ada dapur kayu dah, nak cari kayu api pun tak ada dah. Saudara, boleh dikatakan semua rumah di kampung-kampung pun perlu ada tong gas. Mulai pagi besok, tolong pesan. Tengok cek. Jangan sampai tak ada gas. Nak masak macam mana? Kita berterima kasih pada Datuk Samsul Nasarah. Sebab beliau mengatakan sepanjang perintah PKP ini, bahawa Tenaga Nasional tidak akan memotong talian atau sambungan ataupun bekalan elektrik ke rumah-rumah. Alhamdulillah. Dan kita minta juga kalau boleh bekalan air. Ni kita akan menghadapi musim kemarau. Dalam kita sekarang 14 hari ni juga saudara, be careful. Kalau ada musim kemarau, jadi simpan air secukupnya. Sebab musim panas dah datang ni. Saudara. 2. Yang ketiga, pastikan anak-anak tidak keluar rumah. Duduk dalam rumah. Keempat, jangan kita makan makanan yang sudah sejuk. Tambah-tambah lagi kalau makanan itu dihurung oleh lalat. Jangan. Jangan kita sidangkan pada keluarga kita makanan yang sejuk. Beri masakan makanan yang panas-panas. Yang ketiga, kita belajarlah untuk tidak membazir. Inilah waktunya kita menyukat masakan untuk keluarga kita. Kalau dalam sebuah keluarga itu keperluan kita makan hanya untuk 5 orang, mana masak untuk 5 orang saja. Jangan berlebihan, sayangilah. Inilah masanya kita tidak menggunakan atau membazir. Kerana perbaziran itulah akhirnya Allah memang murka pada orang yang suka berbazir. Yang kelima, tengok dalam peti ais. Apa yang ada? Ikan-ikan saya tak tahulah. Harga ayam yang senangnya pastikan stok ayam, stok sayur. Sayur nak simpan 12 selama 14 hari saya tak nampak. Dan saya tak nampak dalam masa tempoh 14 hari bahawa tidak boleh kerana saudara kena ingat lockdown ini 14 hari tu tak ada apa. There is no movement at all kalau air itu sebagai stainless steel. Itu dipanggil total lockdown. Iaitu perintah berkurung sepenuhnya. Jangan saudara ingat. Jadi kalau ikut ni hukuman tentera, bila dah ada darurat begitu, lockdown begitu, keluar saja bam, kena tembak. Tapi ini memanglah tak tembak lah sebab ini virus corona ni nak tembak mana. Tapi kalau anda didapati keluar, maka tak ada compound dah. Masuk dalam van, duduklah ke dalam tu sana. Di sana sebab anda tak layak untuk balik ke rumah bersama dengan keluarga. Tak ada moratorium,
bantuan ke? Saya itu saudara Nasli, kita menuntut. Kita menuntut supaya Menteri Kewangan segera keluarkan arahan. Ini masanya, ini bukan masanya nak bercakap, nak tunjuk I'm powerful. Saya selaku Governor Bank Negara, dengan ini, ekonomi negara baik. Ni saya nak tanyalah semuridnya apa hal? Yang dulu kata okey, ekonomi kita akan baik apa semua. Apa dah jadi sekarang? Apa dah jadi sekarang? Oh, kita kena jaga. Kalau tidak nanti sektor ekonomi, kalau ada total lockdown, akan merosakkan sektor ekonomi. Dah kita cakap. Sektor ekonomi apa semua, yang penting sekali, nyawa rakyat, kesihatan rakyat. Apalah artinya kita dapat ekonomi, dalam rumah kita ada banyak duit, tapi di rumah, rakyat kurus kering, menderita. Apa artinya? Pastikan rakyat kita sihat, walafiat. Bila habis, selesai nanti, kembalilah kita berjuang untuk mengembalikan semula ekonomi negara. Ini keadaan sebenar-benarnya, saudara. Tapi mereka memikirkan bahawa nak jaga tokoh-tokoh kapitalis. Sebab kapitalis kata-kata, no, kami kalau gini kadang kami akan rugi. Kalaulah saya lah, kata kau rugi, kau punya pasal lah. Yang paling penting bagi kita is rakyat kita. Kita boleh rugi, rakyat jangan rugi. Rakyat jangan sengsara. Kehadiran kita di Anjung Kuasa Putrajaya adalah untuk menjaga dan memelihara kelestarian kehidupan rakyat. Dan hari ini, saudara, sebab itu saya kata, mana menteri-menteri daripada PBM? Menteri Ekonomi, Dr. Zappa, bercakaplah sekarang. Kita nak tanya dia, apa kau dah buat? Apa perancangan negara sekarang ni? Sepi. Menteri-menteri lain daripada PBM, apa? Dalam keadaan total lockdown sekarang ni. Sebab itu saya kata, jangan kita bermain dengan kehidupan rakyat. Now, masa sekarang ni mereka harus menyantuni. Dan saya tengok tadi ada permintaan daripada Kementerian Kesihatan supaya volunteer datang memberi bantuan. Memang pun kita dah janta. Salimah Hashim, sardin pun mahal. Memanglah menteri cap ayam tu mandi sardin, tapi peluang kita sekarang ni besok kena cari. You have to simpan stok. Simpan stok sardin, simpan stok beras, simpan stok tepung, simpan stok gula. Ini keperluan, dan juga dia punya ramuan rempah ratus. Lepas itu duduk di rumah. Waktu itulah sekarang ni, bagi saya lah, kita convert into positive thinking. Kalau kita umat Islam, kita habiskan untuk kita mentelaah Al-Quran. Habiskanlah kita baca Quran. Mungkin dapat 1 juz, ataupun dapat 30 juz, ataupun habis khatam Quran 14 hari. Dan duduk di rumah, merawatlah rawatan cinta kasih antara kita dengan keluarga. Jangan pula waktu COVID ini nak bergaduh. Dan saya berpesan kepada saudara, waktu ini ketua keluarga dalam keadaan tertekan. Jadi anak-anak jangan runsingkan fikiran bapa. Bapa kata itu, kena ikut cakap bapa. Kerana waktu ini, bapa punya pemikiran dia tak stabil. Sebab dia memikirkan keselamatan. Dan waktu ini juga, saudara, waktu inilah bahawa jenayah akan meningkat. Sebab akan ada tempat-tempat, ada rumah-rumah tak ada makanan. Saya ingin berpesan kepada saudara, bila datang total lockdown ini, waktu inilah jenayah akan meningkat. Sebab orang terpaksa. They have to survive. Untuk struggle untuk hidup, mereka sanggup melakukan apa sahaja. Sama ada melakukan jenayah, mencuri, merompak, they don't care. So, jadi saudara, kalau datang orang-orang yang tak dikenali, jangan layan. Saya nak pesan kepada saudara, kalau ada ting-ding, ada bel dekat luar rumah, jangan layan. Buat tak tahu saja, biar dia kata kita sombong. Ini masa kita jaga keluarga kita. Kalau begitu juga dalam saat begini, dalam ada media sosial mengatakan, okey, kita boleh buat duit begitu, scammer semua. Jangan layan. Ini masanya kita sombong pada diri kita. Kita cuma pentingkan keluarga kita. Don't care about other people for 14 days apabila total lockdown. Tapi of course, kalau kita tengok anak-anak yatim, kalau kita tengok orang tak ada makanan, tapi kadang-kadang kena berhati-hati sebab orang akan berlakon macam-macam. Dia berlakon bahawa tak ada cukup duit, dia tak ada makanan, semua datang minta sedekah rumah kita. Bila kita keluar kena niat kita nak bagi sedekah, maka waktu itu mereka akan merompak kita. Ini pun satu masalah juga. Dan yang paling penting, saudara, siapkan letak di tepi dinding pintu ke, ada dekat dapur ke, nombor telefon pejabat polis ataupun balai-balai polis yang berhampiran. Tolong simpan ataupun kini kan dalam kita punya handphone itu untuk emergency call.
jadi apa-apa. So ini keadaan saudara. Begitu juga, tolong simpan nombor telefon emergency untuk hospital, untuk bomber, untuk polis. Ini 3 ni penting saudara. Saya berpesan kepada saudara, tempoh dalam 2 hari 3 hari lagi. Sebab kita akan mengalami total lockdown. Total lockdown ni saudara, sekali lagi saya nak pesan kepada saudara, bahawa inilah bermulanya peperangan antara kita menentang COVID. Kesan ini berlaku kerana kita mempunyai pemimpin yang selama hari ini yang tidak mau memikirkan soal rakyatnya. Sekarang baru nak tahu selepas 8,000 lebih rakyat kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bersama saudara, bersama kita kukuhkan semangat kita. Kita ingat, kita boleh menang asalkan kita ada disiplin. Kita boleh menang bahawa kita duduk di rumah. We are going to win this war. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.